Di mana-mana saja kita boleh tonjolkan Islam. Kita nak ajar orang tak, nanti kita ada meja gini, ada petah gini, kita nak sampaikan agama di mana-mana. Nampak? Walaupun satu patah, kata balighu anni walau ayatan. Nah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Nabi tak kata dalam madrasah, di universiti, dalam masjid atau petah, tak. Di mana-mana umum. Walaupun pendek, walau ayatan. Mak rempit, nampak, dia ajar kawan dia nak baca Fatihah. Dia ajar kawan dia. Kawan dia tak erti 5 orang lagi. Dia pun ajar. Kawan dia tu tahulah Fatihah daripada dia. Maka dia adalah guru. Dia guru dah. Dia telah menyampaikan ilmu kepada kawan-kawan. Nampak? Walaupun dia tahu sikit je, Fatihah saja. Surah lain tak ingat. Hak tu saja yang dia ingat. Maka dia adalah telah menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang Islam. Balighu anni walau ayat. Nah, jangan tunggu kita nak sampai semua ilmu kita ada baru kita boleh sampai kepada orang. Cuma ingatlah satu disiplin, bila kita tak faham, kita kena bertanya. Jangan kita yang mengajar. Nampak? Kita sekarang banyak orang, dia tak faham, dia nak ajar orang. Dia tak faham, dia nak ajar orang. Biar faham dulu. Sebab tu bila kita faham dan kita sampaikan, maka jadi molek, jadi berjuruh, jadi betul. Kalau kita tak faham lagi, jangan rasa-rasa macam faham dah, sebenarnya tak faham lagi. Lepas tu kepentingan ilmu, dia mengikut disiplin. Ataupun kalau kita kaji kitab-kitab lain, contohnya Chandogya Upanishad buku 6 bab 2 ayat 1, di dalam bahasa Sanskrit berbunyi ekam evat vityam, yang bererti Tuhan itu satu, tidak ada yang nombor 2, serupa dengan kul huwallahu ahad. Nampak persamaan tadi? Ataupun kalau kita lihat Svetasvatara Upanishad bab nombor 6 ayat nombor 9 mengatakan na casya kaci janita na cadipa. Jangan risau, tak keluar ujian nanti. Apakah artinya? Tuhan, tidak ada Tuhan lain yang lebih besar darinya ataupun ibu bapa. Tuhan tak ada ibu bapa, serupa dengan lam yalid walam yulad. Ataupun kita ambil Svetasvatara Upanishad bab nombor 4 ayat nombor 20 mengatakan na samsetis tati rupam asya. Tuhan bukan untuk dilihat. Tidak ada manusia dapat melihat Tuhan dengan mata dia. Dengan mata tak boleh tengok Tuhan. Ataupun kita ambil Veda sebagai contoh, Yajur Veda bab 32 ayat nombor 3 mengatakan na tasya pratima asti. Tuhan tidak ada rupa, tidak ada image. Ahli Jawatan Kesepusat ISMA, Ustaz Muhammad Ismail, ketika ditemui berkata, tindakan kumpulan Kristian adalah melampau dan tidak menghormati sensitiviti umat Islam. Tindakan pihak gereja dan lingkungan ini adalah melampau, ekstrim. Kenapa saya kata mereka melampau dan ekstrim? Kerana mereka nak menggunakan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, nama Allah. Sedangkan nama Allah ni mereka tidak beriman pun dengan nama Allah. Tuhan mereka God, itu maknanya Trinity, 3 dalam 1. Hidangkan, telah disajikan dengan kepercayaan orang-orang Kristian. Dalam agama Kristian ada konsep Trinity, betul? Orang Hindu pun tak kurang hebatnya. Orang Hindu pun ada konsep Trinity dia yang tersendiri. Orang Hindu percaya kepada God, G-O-D, Generator, Operator, Destroyer. Dan kata ada Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang memusnahkan. Dalam Islam kita ada tak konsep GOD? Ada. Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir, dan Allah yang akan memusnahkan alam ini di hari kiamat. Tetapi semuanya dilakukan oleh Allah. Tetapi semuanya dilakukan oleh Allah. Tetapi semuanya dilakukan oleh Allah. Ataupun kalau kita lihat Yajurveda bab nombor 40 ayat nombor 9 mengatakan andatma prawisantiya sambutimu pasti, tak faham pun angguk ajalah. Apakah artinya?
mereka menuju kegelapan. Siapa-siapa yang menyembah asam buti. Apa itu asam buti? Bukan asam boy. Asam buti berarti benda-benda semula jadi. Orang Hindu dia menuju kegelapan kalau sembah matahari, sembah api, sembah binatang, sembah pokok, sembah batu, dia menuju kegelapan. Ayat ini sambung mengatakan siapa-siapa yang sembah sambuti lagi masuk kegelapan. Apa itu sambuti? Benda yang dibuat dengan tangan manusia, seperti meja, seperti kerusi, seperti patung berhala. Orang Hindu dilarang daripada menyembah patung berhala. Siapa yang melarang orang Hindu sembah patung berhala? Bukan Syakiri. Yajurveda bab 40 ayat nombor 9. Dan orang Hindu ni ada satu doa yang sangat menarik sebenarnya, yang dikenali sebagai Brahma Sutra. Bunyinya Ekam Braham Dwitya Nasti Nian Nasti Kinchan. Mahu terjemahan dia? Mahu? Ready? Okay. Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai, nahi nahi jara bhi nahi. Kata nak terjemahan tak kata bahasa apa. Oh, dah bahasa Melayu. Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang lain, tidak sama sekali tidak. Serupa dengan la ilaha illallah. Jadi inilah persamaan yang kita boleh bawa, kita boleh bincang dengan orang-orang Hindu. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, orang-orang Hindu sembah semua adalah Tuhan. Betul tak? Itu percaya orang-orang Hindu kan? Semua adalah Tuhan. Tetapi orang Islam kata semua adalah milik Tuhan. Orang Hindu kata semua adalah Tuhan. Orang Islam kata semua adalah milik Tuhan. Beza antara orang Hindu dengan orang Islam ialah perkataan milik. Kalau orang Hindu, orang Islam boleh berjumpa, selesaikan masalah perkataan milik, insya-Allah kita boleh bersatu. Kita mahu orang Kristian kembali kepada perkataan God, Tuhan. Terjemah ke dalam bahasa Melayu, Tuhan. Kenapa Allah? Kita tidak marah, tetapi perkataan Allah itu yang menjadi isunya. Hari ni kalimah Allah tu, soal khabar hari ni kan, kita kena pertahan sampai titisan darah yang terakhir. Oh, macam hanjebak. Subhanallah. Nanti saat duduk diam pergi makan 100 plus. Makan 100 plus. Duduk siap. Apa Allah Ta'ala firman dalam Quran? Nanti saat saya kata tadi, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita ni kena redha dengan Tuhan dan kena percaya dengan Tuhan. Urusan Allah, jangan kita masuk campur. Apa Quran kata? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apa makna ni? Qul a'udzu birabbin nas kah? Qul a'udzu birabbil muslimin kah? Katakanlah aku berlindung dengan pencipta manusia. An-Nas di situ siapa dia? Katakanlah aku berlindung dengan pencipta manusia. Malikin nas, pemilik manusia. Ilahin nas, Tuhan sembahan manusia. Allah tu siapa dia? Rabbin nas. Kalau dalam Fatihah Rabbil alamin, di sini Rabbin nas. Allah tu siapa dia? Malikin nas. Allah tu siapa dia? Ilahin nas. Apa nak, ayat ni nak baca mana? Duk baca tahlil saja kah? Orang kafir nak pakai kalimah Allah, kita duk marah dia pasal apa?
Allah kata dia itu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Lepas tu kita kata tak boleh. Apa yang menjadi urusan Allah, serahlah kepada Allah. Allah akan jaga nama dia. Kita jangan risau lebih daripada apa yang patut kita risau. Jangan kita bimbang lebih apa yang daripada batas. Pasal itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jangan lebih, kawan. Hak Allah bagi hak dia, hak kita hak kita. Apa yang kita kena risau? Nabi kata, siapa bohong padaku masuk neraka. Masuk neraka. Antum kita baca Hudaibiyah kan? Hudaibiyah. Apa dia? Nabi tulis min Muhammad Rasulullah. Kata orang musyrikin Mekah apa dia? Rasulullah buang. Min Muhammad sudah. Umar tak puas hati, kawan. Tetapi insan kena tunduk kepada Rasulullah. Kalau lah orang kafir hari ni minta dibuang apa bulan dengan bintang atas menara masjid, kita nak kata apa? This is too much. Semboyan jihad akan berkumandang. Orang pergi market tak beli ikan, beli parang. Nak jihad. Ada dia minta suruh buang bintang dengan bulan. Yellow, ya right. 786. Main ke tu semua? Tak boleh. Kita setengah bagi muka pada orang kafir. Jangan bagi muka. Betul lah, kalau bagi muka kita tak ada muka. Tetapi bagilah hak dia. Bulan dengan bintang tak pernah menjadi wakil agama. Tak pernah jadi wakil agama. Tak ada siapa jadi wakil agama. Wakil agama adalah syariah. Syariah. Dan untuk itu kita kata seperti Musa berkata ketika Allah suruh dia pergi jumpa Fir'aun. Sahabat-sahabat Musa kata jumpa sahabat Fir'aun. Dia betul. Apa kata Musa? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sampai masa kita kena serah urusan kita kepada Allah. Allah melihat hamba-hamba dia. Apa yang perlu kita jaga, ikhwan? Hadis palsu kita kena jaga. Hadis palsu kita kena lawan. Kita tak lawan. Berapa banyak orang duk sembahyang duha, duk baca doa hadis-hadis yang tidak daripada Nabi. Allahumma inna duha aka apa? Inna duha aka wa baha aka wa jamal jamaluka. Doa sembahyang duha, kata ulama hadis, la asla lahu. Ya. Orang buat sah kanak-kanak asin. Pasal apa? Pasal ada hadis palsu. Nabi kata wajnibu auladakum wajnibu masajidakum min sibyanikum. Jauhilah masjid kamu daripada anak-anak kecil. Hadis palsu. Perempuan hak semayang bila takbir rapatkan, kerusuk-rusuk. Ulama cek-cek hadis tu hadis palsu. Hari-hari hadis palsu ni berlaku. Tapi tak ada siapa rasa terancam agama dia. Ibadat nak bawa bertemu Allah. Sedangkan tajuk kita baca ni apa dia, ikhwan? Tajuk kita baca ni apa dia? Beramal sesuai dengan hadis sahih adalah wajib. Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih. Sesiapa yang berbohong, Nabi tidak kata, dia kata Nabi kata, berbohong tentang hadis Nabi sahaja, orang itu menempah tempat dalam neraka. Bohong. Nabi tidak kata, dia kata Nabi kata, berbohong tentang hadis Nabi sahaja, orang itu menempah tempat dalam neraka.